Malaysia catat 287 kes COVID-19 hari ini, kes paling tinggi sejak wabak itu melanda. Dua beradik lari dari rumah kebajikan dan tinggalkan sekeping nota. Lebih 100,000 pesawah kecewa dakwa harga benih padi dieksploitasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia kini di peringkat permulaan gelombang ketiga penularan COVID-19 dengan 287 kes baru dilaporkan hari ini, paling tinggi pernah direkodkan sejak pandemik melanda awal tahun ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kesemua kes hari ini membabitkan penularan tempatan. Kalau kita lihat istilah gelombang yang kita guna, biasanya kita menggunakan istilah gelombang kalau virus tu berjangkit secara bermusim. Tapi sekarang ni kita menggunakan istilah gelombang untuk melihat kepada virus COVID-19, dia tak ikut musim dah. Jadi musim sejuk, musim panas dia tetap ada. Dan sekarang ni kita lihat pada peringkat permulaan untuk gelombang ketiga. Jadi kes-kes telah dikesan bukan hanya negara kita tetapi juga di negara-negara lain juga menghadapi peningkatan kes-kes. Daripada 287 kes baru itu, 129 kes dilaporkan di Kedah. Sabah pula 113 kes, manakala Selangor dengan 31 kes. Turut merekodkan kes baru ialah di Perak, Terengganu, Negeri Sembilan, Kelantan, Johor dan Pahang. Daripada jumlah itu, 20 kes adalah pengunjung yang pulang dari Sabah. Ini sekaligus menjadikan jumlah kes mempunyai sejarah ke negeri terbabit adalah 139 kes sejak 20 September lalu. Sementara itu, Tan Sri Nur Hisham berkata dua kluster baru COVID-19 dikenal pasti hari ini. Kluster pertama ialah kluster Sri Setia yang dikenal pasti berlaku di Sri Setia, Selangor dan Kuala Lumpur. Satu lagi kluster baru pula adalah kluster Sri Anggrek yang dilaporkan di Hulu Selangor. Kedua-dua kluster mempunyai sejarah perjalanan ke Sabah. Sebanyak 81 kes juga dilaporkan pulih hari ini dan tiada pertambahan kes kematian dilaporkan. Bella, jika semalam murid dan guru di Sekolah Kebangsaan Permatang Janggus dekat Penaga Pulau Pinang diarah jalani ujian saringan COVID-19 selepas seorang guru wanita disahkan positif COVID-19. Hari ini, lebih 50 murid tahun 1 dan 2 Sekolah Kebangsaan Padang Kemunting di Kuala Nerus, Terengganu bersama ibu bapa pula diarah menjalani ujian saringan COVID-19. Arahan itu dibuat susulan seorang guru wanita sekolah terbabit dikatakan mempunyai kontak rapat dengan suami yang menjalani kuarantin di rumah sebelum disahkan positif COVID-19 sebaik pulang dari Sabah. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu Salim Abdul Ghani berkata, semua murid dan penjaga diarah menjalani ujian saringan COVID-19 oleh petugas Kementerian Kesihatan di pekarangan sekolah pagi tadi. Semua murid terbabit yang ada kaitan dengan guru berkenaan bersama penjaga dikuarantin selama 14 hari di Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail. Sementara itu, dua kelas di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 81 ditutup selama 14 hari bermula semalam berikutan terdapat jangkitan COVID-19. Difahamkan dua kelas yang diarah tutup itu membabitkan prasekolah dan darjah 1. Sebelum ini, tular di laman sosial seorang kakitangan sekolah berkenaan dan anaknya darjah 1 disahkan positif COVID-19. Ia dipercayai mendapat jangkitan daripada suaminya yang pulang dari Sabah. Semalam, Kementerian Kesihatan mengumumkan terdapat kluster COVID-19 baru di Putrajaya iaitu kluster Selasih yang mempunyai 7 kes positif. Ia melibatkan kes indeks berusia 37 tahun dan mempunyai sejarah perjalanan ke Kota Kinabalu, Melangkap dan Kundasang, Sabah pada 13 hingga 27 September. Kes indeks itu membabitkan petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR yang bertugas pada Pilihan Raya Negeri Sabah.
Lebih 700 pegawai dan anggota polis dari Semenanjung dan Sarawak yang bertugas ketika Pilihan Raya Negeri PRN Sabah sedang menjalani kuarantin. Sebahagian mereka ditempatkan di sebuah hotel yang diwartakan sebagai pusat kuarantin dan selebihnya di sebuah pusat latihan di Sarawak. Menurut pengarah pengurusan Bukit Aman, Datuk Ramli Din, perkara itu bagaimanapun tidak menjejaskan perjalanan atau operasi pihak polis di negeri yang menghantar pegawai atau anggota bertugas. Yang mana itu pun di akhir-akhir dah masa nak suntuk dekat PRN tu, dan didapati ramai anggota-anggota pegawai di Sabah yang terpaksa dikuarantin. Jadi bantuan semua manusia harus diterbangkan segera ke Sabah. Jadi yang paling dekat ialah di Sarawak, dan kita telah mengaturkan supaya anggota-anggota bantuan-bantuan sampai ke Sabah. Kesemuanya yang dikuarantin sedang menunggu keputusan ujian saringan dan belum dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Tindakan itu sebagai usaha menyekat penularan COVID-19 dalam kalangan anggota yang bertugas di Sabah. Datuk Ramli ditemui media pada majlis sambutan Hari Inovasi Polis Diraja Malaysia 2020 di Kuantan siang tadi. Majlis dirasmikan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur. Dalam perkembangan sama, Datuk Ramli berkata, polis juga tiada masalah sekiranya Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan semula oleh kerajaan kerana sudah berpengalaman daripada PKP sebelum ini. Bilangan anggota dan operasi benteng perlu ditambah sebagai langkah memastikan pencerobohan pendatang asing tanpa izin parti yang berkemungkinan membawa virus COVID-19 dapat dikawal. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, pihaknya mengeluarkan arahan berkenaan selepas memandang serius peningkatan bilangan kes COVID-19 yang tinggi dan membimbangkan khususnya di Sabah. Beliau dalam kenyataan medianya memaklumkan agensi-agensi di bawah KDN turut diarah memperketatkan lagi kawalan sempadan darat dan laut negeri Sabah daripada pencerobohan parti. Ia membabitkan pasukan polis Diraja Malaysia, Maritim Malaysia, Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, Agensi Kawalan Sempadan dan Jabatan Immigration. Kementerian juga katanya akan terus memantau perkembangan terkini di semua lokasi panas yang merupakan titik pendaratan atau lorong tikus digunakan parti untuk menceroboh masuk negara ini. Kami bukannya mahu kemewahan, tapi lebih perlukan kasih sayang. Itu luahan kanak-kanak 11 tahun menerusi sekeping nota yang ditinggalkan sebelum dia melarikan diri bersama adiknya berusia 9 tahun. Kanak-kanak itu menghilangkan diri dari sebuah rumah kebajikan di Taman Gombak, Selangor sejak pagi Selasa lalu. Kanak-kanak terbabit Fatimah Az-Zahra Abdullah 11 tahun dan adiknya Adam Daniel Abdullah 9 tahun disedari hilang sebelum kaki tangan wanita berusia 27 tahun membuat laporan polis pada jam 10 malam Rabu lalu. Ketua Polis Daerah Gombak Asisten Komisioner Arifai Tarawi berkata, murid terbabit disyaki melarikan diri pada jam 9 pagi Selasa lalu yang mana mereka sepatutnya akan hadir ke Mahkamah Magistrate Petaling Jaya semalam bagi menetapkan penjagaan baru di asrama yang lain. Fatimah Az-Zahra ada meninggalkan nota mengenai ketidakpuasan hatinya yang akan dipindahkan dan bertindak keluar dari rumah kebajikan itu. Polis telah membuka siasatan kes orang hilang. Orang ramai yang menemui atau ada maklumat mengenai dua beradik ini diminta melaporkan kepada pihak polis di talian 03 6126 2222. Seterusnya, polis kini sedang mengesan pemandu perduan MyV yang terbabit dalam kejadian langgar lari hingga mengakibatkan seorang kanak-kanak lelaki 11 tahun parah. Basikal ditunggang mangsa dipercayai dirempuh MyV berkenaan. Kejadian berlaku di Simpang 3 Jalan Taman Puchong Indah dekat Serdang, Selangor. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Selangor, Superintendent Azman Syariat berkata, dalam kejadian jam 7 malam semalam, mangsa dilaporkan cedera teruk pada bahagian kepala. Kemalangan dipercayai berlaku apabila mangsa yang menunggang basikal berhenti di simpang. Kereta perduan MyV dari jalan utama yang hilang kawalan kemudian merempuh mangsa. Polis telah mengenal pasti nombor pendaftaran kenderaan berkenaan. Setakat ini, pemandu terbabit belum membuat laporan polis.
Lebih 100,000 pesawah melahirkan rasa kecewa apabila terpaksa berhadapan dengan kelewatan dan eksploitasi harga benih padi setiap kali musim penanaman padi yang berlaku sejak tahun 2017. Exco Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia Pesawah Abdul Rashid Yop mendakwa berlaku kenaikan harga melampau sehingga RM60 setiap beg benih berbanding harga subsidi cuma RM28. Abdul Rashid Yop mendakwa kenaikan itu berlaku disebabkan bekalan terhad di sesetengah kawasan. Kami kecewa kerana sistem pengeluaran benih ini terbukti tidak efektif untuk menjamin bekalan dan kualiti benih padi kepada petani. Ini kerana saban musim masalah kualiti yang teruk, harga jualan yang tinggi dan bekalan yang tidak mencukupi berlaku berkali-kali. Sudah tiba masanya kerajaan merombak sistem pengeluaran benih ini. Kami mencadangkan, pertama, sistem kuota pengeluaran benih kepada syarikat-syarikat tertentu yang diamalkan sekarang dihapuskan. Abdul Rashid bersama 7 lagi wakil pesawah dari Kedah dan Perak hadir ke Kementerian Pertanian dan Industri Makanan di Putrajaya siang tadi. Satu memorandum turut disampaikan kepada wakil kementerian. Antara kandungan memorandum ialah menggesa kerajaan memperkenalkan harga siling benih padi agar tiada pihak mengeksploitasi harga runcit benih. Pihaknya juga tidak teragak-agak untuk membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi menyiasat dakwaan salah guna kuasa dan penyelewengan oleh pihak berwajib yang mengambil komisen terhadap benih yang diluluskan. Bertemu kembali. Tugas anggota polis bukan sahaja untuk memastikan keselamatan awam. Atas sifat kemanusiaan, sering kita lihat anggota polis membantu orang ramai walaupun bukan dalam bidang tugas mereka. Ini antara video yang dirakam di kilometer 6.3 Pencalaling dekat Ibu Negara petang tadi ketika hujan seorang anggota Peronda Lebuh Raya, Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Ahmad dan Polis Bantuan Spring dilihat sedang memayung seorang penunggang motosikal yang terbabas dan terjatuh di bahu jalan. Beberapa anggota lain pula dilihat mengawal lalu lintas bagi memberi amaran kepada kenderaan lain untuk memperlahankan kenderaan. Anggota ini dilaporkan berbuat demikian hampir sejam sebelum ambulans datang membantu. Penunggang terbabit mengalami kecederaan parah di dada dan tangan selepas motosikal ditunggangnya terbabas akibat jalan licin. Mangsa dikenali sebagai Ahmad Zulhilman Zurbaina, 30 tahun, dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk rawatan. Tiga lelaki termasuk seorang remaja berusia 17 tahun dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Klang atas kesalahan membunuh seorang lelaki minggu lalu. Tiada pengakuan direkodkan daripada ketiga-tiga tertuduh iaitu R. Manivanan, P. Sritaran dan remaja terbabit selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Muhammad Azam Zainal Abidin. Mengikut pertuduhan, ketiga-tiga mereka didakwa membunuh seorang lelaki K. Karti, 37 tahun, di Jalan Stesen 1 Klang jam 8.15 malam 21 September hingga 8.09 pagi 22 September lalu. Sabit kesalahan boleh dihukum gantung sampai mati. Mahkamah menetapkan 11 Oktober ini sebutan semula kes. Kesemua tertuduh ditempatkan di penjara Sungai Buloh berikutan tiada jaminan ditawarkan terhadap mereka. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Al-Ehwal Undang-Undang Datuk Liew Vui Keong meninggal dunia pagi tadi dipercayai akibat jangkitan paru-paru. Mendiang yang juga ahli Parlimen Batu Sapi menghembuskan nafas terakhir di Hospital Gleneagles, Kota Kinabalu kira-kira jam 11.50 pagi. Beliau juga sebelum ini dilaporkan berada dalam keadaan tenat di unit rawatan rapi hospital berkenaan. Liew, 60 tahun, yang berasal dari Kota Belud, dipilih sebagai ahli Parlimen Batu Sapi pada pilihan raya umum ke-14 lalu dan dilantik sebagai menteri di Jabatan Perdana Menteri semasa pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan.
Mendiang yang juga pengerusi tetap Parti Warisan meninggalkan isteri Datin Dr. Lindai Lee dan 4 orang anak. Sementara itu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengucapkan takziah kepada keluarga mendiang atas kehilangan orang tersayang. Dalam satu kenyataan di Facebooknya, Tan Sri Muhyiddin berkata, beliau mengenali mendiang sebagai seorang yang berdedikasi dengan tugas dan tanggungjawab. Bagi pihak kerajaan, beliau turut merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas sumbangan mendiang sepanjang berkhidmat sebagai ahli parlimen dan menteri di Jabatan Perdana Menteri sebelum ini. Baiklah, semua institusi pendidikan tinggi IPT di negara ini disaran menangguhkan pendaftaran secara fizikal atau bersemuka membabitkan pelajar baru dan lama. Kementerian Pengajian Tinggi mencadangkan semua urusan pendaftaran dilakukan secara dalam talian termasuk sesi pengajaran dan pembelajaran sehingga pengumuman baru mengenainya dibuat. Dalam kenyataan media dikeluarkan, kementerian memaklumkan keputusan itu perlu dibuat demi memelihara kesejahteraan dan keselamatan semua pihak. Bagaimanapun, bagi pelajar yang berada di kampus dan sedang mengikuti aktiviti akademik boleh kekal berada di IPT masing-masing. Semua program dan aktiviti yang membabitkan himpunan dalam kampus juga perlu ditangguhkan. Menurut kenyataan itu lagi, hasil rundingan kementerian, syarikat-syarikat penerbangan bersetuju menjadualkan semula penerbangan pelajar sehingga 31 Disember 2020, khususnya bagi mereka yang sudah membeli tiket untuk pulang ke kampus. Laporan antarabangsa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengesahkan beliau dan isterinya Melania positif COVID-19. Perkara itu disahkan Trump sendiri dalam ciapannya di Twitter. Terdahulu, Trump menerusi platform laman sosial sama mengesahkan seorang daripada pembantunya, Hope Hicks, disahkan dijangkiti virus berkenaan. Hicks, 31 tahun, mengiringi Presiden ketika dalam penerbangan untuk menghadiri kempen di Minnesota Rabu lalu. Difahamkan White House kini telah menangguhkan kesemua kempen pemilihan Presiden di Florida yang sepatutnya dijadualkan hari ini. Sementara itu, syarikat e-dagang terbesar di dunia Amazon mengesahkan hampir 20,000 pekerjanya positif wabak sama sejak Mac lalu. Menurut syarikat berkenaan, kadar jangkitan sebenarnya lebih rendah daripada jangkaan. Sebelum ini, Amazon dikritik sebilangan pekerja pusat logistik. Ekoran dakwaan syarikat itu gagal melindungi mereka daripada wabak serta keengganan Amazon berkongsi maklumat mengenai rakan sekerja mereka yang dijangkiti. Ekoran itu, Amazon juga dilaporkan meningkatkan ujian saringan kesihatan sehingga 50,000 kali sehari. Kita beralih ke laporan jenayah di India. Pemimpin Parti Pembangkang Priyanka dan Rahul Gandhi ditahan di pinggir bandar New Delhi selepas bertindak berarak ke rumah mangsa rogol sehingga mati. Ia sebagai protes di atas kegagalan kerajaan melindungi golongan wanita khususnya kelas bawahan. Sebelum ini, mangsa berusia 22 tahun daripada komuniti Dalit maut selepas dirogol 2 lelaki. Difahamkan mangsa meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke hospital. Ironinya, insiden berkenaan berlaku hanya beberapa bulan selepas 4 lelaki dihukum gantung sampai mati dalam jenayah serupa pada 2012. Sukan. Menjelang pertemuan Liga Super antara Melaka United dan Kedah, Kerajaan Negeri Melaka hari ini menyorakan kebimbangan berikutan aksi dijadual berlangsung di Stadium Darul Aman Al-Lustar Ahad ini. Pentadbir Liga Bola Sepak Malaysia MFL digesa menukar lokasi perlawanan ke Negeri Perak. Menurut Esko Kesihatan dan Antidadah Negeri Melaka, Rahmat Mariman, selain bimbang lokasi Stadium Darul Aman terletak di daerah Kota Star yang mana adalah kawasan berisiko tinggi. Mereka juga khawatir kesihatan setiap pemain yang baru menjalani kuarantin di bawah perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah.
Saya bagi pihak kerajaan negeri melainkan rasa bimbang dengan pemergian pasukan Melaka United ke negeri Kedah ini disebabkan risiko COVID-19. Jadi saya syorkan pertukaran venue perlawanan antara Kedah dan Melaka United diadakan di gelanggang berkecuali. Mungkin ini adalah sebagai satu langkah yang terbaik bagi kedua-dua pihak bagi mengurangkan risiko. Jadi saya mencadangkan supaya ianya diadakan di negeri Perak Darul Rizwan. Selepas aksi Liga Super menentang Sabah di Kota Kinabalu 5 hari lalu, skuad Hang Tuah diarah menjalani kuarantin di bawah perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah mengikut ketetapan Kementerian Kesihatan. Mereka hanya dibenarkan mengadakan sesi latihan selepas memperoleh keputusan ujian COVID-19. Susulan itu, MFL turut mengumumkan aksi Kedah dan Melaka United yang sepatutnya berlangsung di Stadium Darul Aman Al-Star pada malam ini dipindah ke hari Ahad 4 Oktober. Bila beralih ke Piala Liga Inggeris, Arsenal mara ke suku akhir hasil kemenangan menerusi sepakan penalti 5-4 selepas aksi menentang Liverpool berkesudahan tanpa gol. Arsenal sebelum ini sudah menewaskan Liverpool menerusi penentuan penalti dalam aksi perisai komuniti dan sekali lagi skuad bimbingan Jurgen Klopp dikecewakan. Kendali The Gunners, Mikel Arteta memuji penjaga gol Arsenal Bernd Leno yang menyelamatkan 2 sepakan penalti sekaligus memenangi pusingan keempat Piala Liga ke atas Liverpool. Joe Willock menjaringkan penalti kemenangan selepas Leno menyelamatkan sepakan Divock Origi dan Harry Wilson. Penjaga gol Liverpool, Adrian, menyelamatkan sepakan Mohamed Elneny. Namun Alexandre Lacazette, Cedric Soares, Ainsley Maitland-Niles dan Nicolas Pepe menerusi sasaran untuk Arsenal menempah tiket ke suku akhir bertemu Manchester City. Liga Juara-Juara Eropah. Musim baru Liga Juara-Juara menyaksikan 2 bintang sensasi dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bakal bertembung sesama sendiri. Menerusi undian yang berlangsung, Barcelona dan Juventus diletakkan dalam kumpulan sama. Kelab kedua-dua pemain itu diletakkan dalam kumpulan G bersama-sama Dynamo Kiev dari Ukraine serta kelab Hungary Ferencvaros. Kedua-dua mereka sudah memenangi 11 kali anugerah Ballon d'Or. Sementara itu, Paris Saint-Germain PSG berpeluang untuk membalas dendam ke atas Manchester United yang mengetepikan mereka pada pusingan 16 terakhir 2 musim lalu. PSG juga bakal bertemu RB Leipzig di kumpulan H. Kedua-dua pasukan bertemu pada separuh akhir di Lisbon Ogos lalu yang menyaksikan PSG mencatat kemenangan 3-0 sebelum tewas kepada Bayern Munich pada perlawanan akhir.